أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pengurusi surau kita. Adik-adik jatuh kuasa timbalan malam hadir dan jatuh kuasa surau. Tuan-tuan, anak yang kasih sekalian, alhamdulillah wa syukurlah kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah SWT untuk kita sambung kajian kita. Okey, pada malam ni daripada kitab Syekh Az-Zidani di penghujung kajian kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang Allah SWT, dalam pengajian kita yang lepas, minggu lepas, kita ada menyebutkan bahawa Allah SWT menjadikan manusia dan Allah Ta'ala uji manusia. Okay? Kenapa Allah Ta'ala uji manusia? Kerana Allah Ta'ala nak tengok siapakah di antara manusia itu yang beriman dan juga yang kufur. Yang beriman akan diletakkan oleh Allah SWT dalam syurga. Yang ingkar, yang kafir akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Itulah di antara tujuan kenapa Allah Ta'ala menguji kita. Okay? Jadi disebutkan di sini bahawa tujuan Allah Ta'ala uji kita adalah untuk mengetahui tahap ketaatan hamba-hambanya dan tahap keingkarannya. Sebab kalau tak ada ujian, kita tak tahu siapalah di antara kita ni yang beriman tak tahu, yang kufur tidak tahu. Okay. Dengan ini pembelasan pada hari akhirat akan dibuat mengikut amalan yang dilakukan oleh manusia semasa di dunia. Maka apa yang kita buat hari inilah sebenarnya yang menentukan sama ada kita akan berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala atau di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, walhamdulillah. Okey. Jadi semuanya bergantung kepada amalan kita. Walaupun kita memang tak boleh orang kata nak garanti. Yang walaupun kita buat baik, walaupun kita buat amal-amal soleh, dengan ibadah-ibadahnya kita tak kacau orang, contohnya memang baik, tapi kebaikan kita itu tidak boleh kita kata sebagai satu jaminan untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Taala. Kerana kita masuk syurga Allah Taala ni bukan kerana amalan kita, tetapi kita masuk syurga Allah Taala adalah kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kasihan belas Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi tak boleh nak jamin. Cuma kita sentiasa berharap, ada ar-raja, mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala apa yang kita buat, amal-amal soleh yang kita buat ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi asbab. Menjadi asbab. Dia tidak garanti, tetapi kita harap Allah Ta'ala menerima amal-amal soleh kita. Kita harap Allah Ta'ala memberikan balasan ganjaran yang baik kepada amal-amal soleh kita, dan mengampunkan kita dan memberikan kasih sayang kepada kita dan memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bagi orang yang beramal. Orang beramal banyak pun tak boleh dia rasa sedap hati, tak boleh dia rasa macam confident sangat bahawa dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau orang yang tidak beriman. Sebab Allah Ta'ala meletakkan syarat, orang yang akan masuk syurga ini adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang meninggal segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara syarat nak masuk syurga. Namun begitu kita tak boleh juga jamin, tapi itu antara kaedah. Allah Ta'ala tunjuk kaedah dia. Jadi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, memang langsung tak boleh harap lah. Orang yang beramal pun tak boleh nak harap sangat, apatah lagi kalau orang yang langsung tak beriman kepada Allah Ta'ala. Memang orang kata gelaplah masa depan. Memang tak ada peluang lah. Pendeknya tak adalah peluang lagi nak masuk syurga, sebab dia langgar semua apa yang Allah Ta'ala larang. Yang Allah Ta'ala suruh dia tinggal, yang Allah Ta'ala larang dia langgar semua. Semua manusia diuji oleh Allah Ta'ala melalui pelantikannya sebagai khalifah. Seperti kita jelaskan sebelum ini, bila kita dilantik oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah tu, kita datang dengan tanggungjawab.
Ya, ada benda yang kita kena buat, ada benda yang kita kena tinggal pada awal lagi. Okey, itu pun sebenarnya lantikan kita tu sebenarnya adalah satu ujian. Sebab tu hari ni tuan-tuan, ya, ramai orang kadang-kadang tak sedar, seronok, seronok bekerja-kerja yang berlumba-lumba untuk mendapat jawatan-jawatan tertentu. Kadang-kadang tak layak pun, tapi terhege-hege juga orang kata nak dapatkan jawatan, tanpa menyedari bahawa jawatan itu sendiri sebenarnya adalah satu ujian yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau boleh elak, elaklah. Tapi kalau orang dah bagi, terimalah. Macam promosi kita kan, dia cuba nak elak kan, tapi orang bagi, so terimalah insya-Allah. Dan tunaikanlah dengan sebaiknya insya-Allah. Dan bila orang lantik tu ataupun orang cadang tu, maknanya layak tu maknanya. InsyaAllah Tapi kita bukan mencarinya ataupun apa lagi nak lobby-lobby kan. Dia orang bagi tu insyaAllah orang dah nilai kita, insyaAllah kita boleh tunaikan tanggungjawab dengan baik insyaAllah. Okey. Baik, ini adalah kerana Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita dah tahu bahawa memang kerja kita sepatutnya buat ibadah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dia satu perkara yang payah sebenarnya. Satu perkara yang sangat payah untuk kita penuhi kehidupan kita ni dengan ibadah. Kerana itulah maksud Allah Ta'ala cipta kita ni. Sepatutnya maknanya kita tak buat benda lain lah. Kalau ikut ayat ini, ayat Allah Ta'ala sebutkan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Pada asasnya kalau kita tengok ayat ni tak boleh buat benda lain lah. Yang ibadah je, siamalan ibadah. Kerana itulah matlamat Allah Ta'ala mencipta manusia. Tetapi tidaklah bermaksud ibadah itu kalau kita faham secara literalnya, secara zahirnya, kita kata bahawa ibadah itu solat, puasa, zakat, haji. Tak, sebenarnya ibadah ni apa saja kebaikan yang kita lakukan, maka itu dianggap ibadah kepada Allah SWT kalau dilakukan mengikut cara dan kaedah yang ditentukan oleh Allah SWT. Baik, jadi Allah SWT menyuruh dan memerintahkan kita untuk menyembahnya. Dan Allah SWT tidak pernah, bahkan tidak pernah mengharapkan manusia memberikan rezeki kepada Allah SWT. Bahkan Allah Ta'ala lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah Ta'ala juga tidak memaksa hamba-hambanya melakukan ibadah kepadanya. Allah Ta'ala tak paksa, tuan-tuan. Tak paksa. Tak paksa maksudnya apa dia? Maksudnya kita tak ada merasa bahawa kita sedang dipaksa untuk melakukan kebaikan. Sebelum kita turun nak ke surau ni, ada tak rasa macam kena tarik-tarik, kena tolak-tolak? Tak ada kan? Tak ada. Artinya kita diberikan pilihan sepenuhnya. Ada orang yang ada peluang nak pergi, dia tak pergi. Pilihan dia. Ada orang yang tak sihat, contohnya tak sihat, jalan pun susah, contohnya kan, demam, sakit perut, tapi pergi juga. Kenapa? Kerana itu pilihan dia. Dengan kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tak ada orang paksa kita nak buat apa-apa kebajikan, ataupun nak buat ibadah. Tak ada orang paksa. Allah Ta'ala bagikan sebebas-bebasnya. Cuma Allah SWT memberikan apa dia? Allah Ta'ala berikan ilham. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Dalam setiap keadaan, tuan-tuan, bila masuk waktu maghrib, kita diberikan ilham oleh Allah Ta'ala. Taqwaha ke, nak pergi buat taqwa ke, nak buat ibadah ke, nak pergi surau ke, solat ke, ataupun tidak. Fujurha yang buruk lah. Hari ni rasa tak nak pergi lah, tak nak pergi, itu pilihan kita. Tapi Allah Ta'ala sentiasa memberi kita ilham yang baik. Kita kadang-kadang banyak, kadang-kadang contoh malam Isnin contoh kadang-kadang datang lintasan, tak bagi ilham besok Isnin lah, puasa ke? Kita duduk main-main, puasa ke tak puasa? Tak payahlah. Pilihan kita tak? Pilihan kita. Tapi ada orang yang dipikir kuat Isnin, wajib kena puasa, puasa, dia kuat. Itu pilihan. Dalam apa saja kehidupan kita, kita ada banyak pilihan. Kalau suami, apa pilihan dia? Pilihan dia nak bagi nafkah ke tak nak bagi nafkah. Pilihan. Tak ada orang paksa pun, tak ada orang paksa tak. Cuma kalau tak bagi nafkah tu, isteri boleh mengadu kat mahkamah lah. Akhirnya mahkamah lah paksa dia. Tapi secara umumnya banyak benda yang kita lakukan dalam dunia ni bergantung kepada pilihan kita sendiri. Allah Ta'ala tak paksa kita.
Sebab kalau Allah Ta'ala paksa kita, maknanya tak ada pilihan. Bila dia paksa tak ada pilihan, Allah Ta'ala dah jadikan semua manusia tu terpaksa buat. Dia suka tak suka dia buat. Tak ada pilihan. Jadi semua orang masuk syurga lah. Sedangkan pada hakikatnya bukan semua manusia masuk syurga. Yang masuk syurga jumlahnya amat sedikit sebenarnya. Okey. Baik, kemudian bila Allah Ta'ala jadikan manusia ini sebagai khalifah, Allah Ta'ala tak tinggalkan begitu sahaja. Dia tahu, sebab Allah Ta'ala ni maha mengetahui bahawa manusia ni sebijak mana dia, secerdik mana dia tidak boleh menentukan semua perkara berdasarkan kepada kebijaksanaan dia. Dia tak boleh tetapkan semua. Dia tak boleh dengan akal dia menentukan yang baik yang buruk. Kadang-kadang manusia ni dia tak boleh tak boleh nak bezakan antara yang baik yang buruk. Yang kita ini tahu yang baik yang buruk sebab apa? Sebab kita dah diajar oleh Nabi. Kita telah pun diajar oleh Allah SWT yang halal yang haram, yang benar dan yang salah. Sebab ilmu yang kita belajar itulah yang menjadikan kita boleh bezakan di antara yang baik dan yang buruk, yang kafir dan yang beriman, yang taat dan juga yang tidak taat, contohnya. Jadi kita ni tahu sebab apa? Sebab kita telah pun belajar. Kita telah pun diajar oleh Allah SWT melalui Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian para ulama yang kita belajar daripada kecil, kita belajar. Daripada mula kita belajar segala perkara-perkara lah, daripada mula baca alif ba ta'nya, tentang hukum hakamnya, solatnya, puasa, haji dan sebagainya, semuanya diajar dan kita tahu benda yang halal, benda yang haram. Okey, jadi semuanya itu telah kita tahu. Bila kita tahu dan kita ada iman dalam hati kita, maka di situlah datangnya kekuatan untuk kita beramal. Itu dia cara dia, itu kaedahnya Allah SWT. Allah Ta'ala itu maha adil. Allah Ta'ala tak biarkan manusia membuat keputusan berdasarkan pada akal fikiran mereka sahaja. Maka dihantarnya Rasul kepada manusia untuk mengajar dan memberitahu kepada kita benda yang mana betul, yang mana yang salah. Sebab ada banyak benda-benda yang tuan-tuan, ada banyak benda dalam kehidupan kita ni yang kita nampak baik tapi hakikatnya tak baik. Ada benda yang pada hakikatnya tak baik tapi nampak baik pada pandangan manusia. Jadi yang tahu sebenarnya siapa dia? Allah SWT yang maha tahu. Baik. Dia yang Allah SWT menyuruh mereka tunduk dan taat kepada suruhannya serta mentaati dan beribadah kepadanya. Jadi melalui Nabi SAW, Nabi bagi tahu kita apa yang halal, apa yang haram. Mereka tidak dipaksa, malah diberikan kebebasan memilih tempoh masa yang ditetapkan di dunia ini. Tempoh Allah Ta'ala bagi kat kita ni panjang, tuan-tuan. Tapi dia bergantung kepada individu. Tak semua orang hidup sama panjang umur dia. Okey, ada yang panjang, ada yang pendek umur dia. Ada yang kanak-kanak kadang-kadang meninggal dalam perut, tak sempat hidup dalam dunia, tak sempat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang umur setahun lahir dah ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dah umur belasan tahun. Saya adik ada almarhum adik umur 18 tahun, tuan-tuan. Dah besarlah adik lelaki kita. Daripada adik ada 9 orang, 3 lelaki. Adik umur 18 tahun siap-siap nak pergi Pakistan. Sebab arwah ayah memang dia nak anak-anak dia tahfiz lah. Dah siap pasport, tuan-tuan. Dah siap pasport nak pergi Pakistan. Beberapa hari sebelum tu accident, meninggal dunia. Nak cerita je, budak lagi lah umur 18 tahun. Maknanya kalau sekarang dah umur dah dekat 30, lama je lah meninggal. Maknanya nak cerita je, kita rancang lain tapi Allah Ta'ala tentukan benda lain. Mempunyai pasport ke tempat lain rupanya. Dia pasport nak pergi ke Pakistan, dia punya pasport nak pergi tempat lain lah. Okey. Itu kehidupan kita hari ni, macam-macam boleh berlaku secara tiba-tiba. Itulah tempoh yang ada. Maksudnya kalau seorang budak contohnya umur dia 15 tahun, dia mula balik. Jadi diuji dalam tempoh itulah. Kalau dia meninggal umur 18 tahun, maknanya 3 tahun sajalah dia diuji. Dan 3 tahun sajalah dia diberikan peluang untuk beramal. Kalau amalnya baik dalam masa 3 tahun tu, baiklah. Kalau tak baik dalam masa tempoh 3 tahun itu. Ada orang ada masa 30 tahun diberikan peluang untuk beramal.
Ada orang sampai 50 tahun, 60 tahun, ada sampai 80 tahun. Masing-masing punya amal. Orang panjang umur ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihan orang panjang umur ni adalah dia boleh banyak beramal. Tapi dalam beramal kadang-kadang banyak juga buat dosa. Jadi balance lah sebenarnya. Walaupun kadang-kadang kehidupan kita ni dia tidak bergantung sangat kepada panjang usia. Sebab ada orang yang panjang usia tapi dalam masa sama dia buat maksiat juga. Tapi panjang usia, kalau umurnya panjang tapi dia baik, soleh, alhamdulillah, itu advantage lah. Itu kehebatan yang ada Allah Ta'ala bagi pada dia lah. Tapi ada juga orang yang panjang umur lagi jahat. Ada juga macam tu. Lagi panjang umur lagi tak insaf. Ramai macam tu. Jadi kita nak macam mana? Kita nak orang yang dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, tetapi berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Mana umur kita ni dimanfaatkan sepenuhnya. Bukan dia saja manfaat diri dia, tapi orang sekitar dia juga dapat manfaat sama. Itulah sebaik-baik manusia, seperti mana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia. Bukan kerana dia banyak duit, bukan kerana dia banyak harta, bukan kerana dia ramai anak atau ramai isteri, ataupun mana kedudukan tinggi, pangkat, darjat, tak. Sebaik manusia, kata Nabi SAW, ialah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Jadi tanyalah diri kita, tuan-tuan, berapa banyak manfaat yang kita berikan kepada manusia? Mungkin yang kita boleh nampak anak beranak kita lah, alhamdulillah. Anak-anak kita bagi rezeki kat dia, kita bagi nafkah pada dia, pada isteri kita bagi nafkah kat dia. Lepas tu sama pula lepas tu. Apa lagi manfaat? Itu manfaat dari sudut mana kewangan, sudut duit. Berapa banyak masjid kita dah bagi derma je tu. Berapa banyak surau yang telah kita bagi derma je tu. Itu manfaat. Selain daripada manfaat yang melibatkan wang, mungkin berbentuk tenaga. Ramai kita suka gotong royong. Kalau kita gotong royong itu manfaat harta lain, manfaat maknanya tenaga, itu juga manfaat. Contohnya. Lagi apa manfaat? Manfaat pandangan, idea, ilmu, itu juga manfaat. Jadi selagi mana kita hidup dalam dunia ni, tuan-tuan, kita kena banyakkan suatu benda yang boleh memberi manfaat kepada seramai mungkin manusia. Itulah menjadi orang yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia terbaik, tuan-tuan? Kerana orang yang begini, orang yang memberi manfaat kepada manusia ni, dia bukan hanya manfaat untuk di dunia. Orang yang memberi manfaat pada orang lain ni, dia akan disayangi biasanya. Sebab tu dalam hal-hal keduniaan ni, kalau kita lebih banyak memberi daripada meminta, maka orang akan sayang kat kita. Daripada kita banyak menuntut, minta je kerja dia. Beri jangan-jangan. Kalau kita nak jadi orang hebat, kita banyak memberi, bukan banyak meminta. Jadi bila kita memberi, orang akan sayang kat kita. Orang akan banyak doakan kita. Dan kalau kebaikan yang kita berikan itu masih lagi dimanfaatkan walaupun selepas kita dah tak ada dalam dunia ni, maka amal-amal soleh itu terus dapat pahala ganjarannya daripada Allah SWT. Itu kelebihan dia, kenapa kita nak jadi orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Baik, sesiapa yang memilih untuk mengikuti petunjuk dan mentaati Tuhannya, dia akan berjaya dalam menghadapi ujian Allah. Dia memilih untuk mengikuti petunjuk. Artinya Allah Ta'ala bagi peluang dekat kita. Allah Ta'ala bagi peluang dekat kita untuk memilih yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Jadi kalau kita berjaya menghadapi ujian Allah, maka selamatlah kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pilih jalan keingkaran, maka kita akan disesatkan oleh Allah Taala dan akhirnya akan dihumban ke dalam neraka. Waliyazbillah. Baik. Ini kerana orang yang berjaya ialah orang yang beriman dan mengenali Tuhan dan penciptanya. Dia mengetahui kewajipan mentaati dan tunduk kepadanya. Dia mengetahui petunjuk yang dihantar oleh Tuhannya, lalu dia mengikuti petunjuk tersebut walaupun dia mampu melakukan maksiat. Oleh itu dia berhak menerima balasan syurga.
Artinya tuan-tuan, kita kehidupan kita hari-hari kita berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran yang Allah Ta'ala bagi. Dan kita ada pilihan. Ya? Ada pilihan untuk buat baik, ada pilihan untuk tidak buat baik. Ada pilihan untuk solat, ada pilihan untuk tidak solat. Ni puasa tak lama nak datang. Okey? Ada pilihan untuk berpuasa, ada pilihan untuk tidak berpuasa. Dan puasa ni pula tak ada orang tahu, tuan-tuan. Itulah rahsia yang sangat luar biasa yang Allah Ta'ala, sebab itulah orang yang berpuasa ini ganjaran pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana tidak ada siapa pun yang tahu rahsia dia. Ya? Sebab orang, kalau kita semayang atau solat, orang boleh nampak kita solat. Ya? Tapi puasa tak ada. Ya? Tak ada siapa yang tahu tentang kita sama dia berpuasa atau tak puasa. Ya? Ingat masa kecil-kecil dulu tuan-tuan, biasalah bersahur macam biasa dengan mak ayah. Pergi sekolah bawa duit, makan kat sekolah, budak-budak budak. Balik puasa kan. Tak ada orang tahu tuan. Tak ada orang tahu kita puasa ke tak puasa. Hari ni bila dekat-dekat nak puasa ni, ramailah orang ada penyakit. Penyakit apa dia? Gastrik, tuan-tuan. Itu penyakit yang sangat famous di bulan puasa. Macam-macam, beratur dekat hospital minta ubat gastrik. Bila tangkap tak puasa, tunjuk ubat. Saya gastrik, tak ada puasa. Alasan. Okay? Jadi kita ada pilihan. Di setiap keadaan kita ada pilihan. Kita ada pilihan untuk buat baik, dan kita ada pilihan untuk buat yang tidak baik. Okay? Maksiat pun sama juga. Bila kita berhadapan dengan keadaan, contohnya kita bekerja, kita bekerja, kita ada pilihan untuk kita kerja dengan baik ataupun tidak. Okay? Kalau kita ada kuasa, contohnya ada orang datang hulur duit, rasuah, kita ada pilihan nak terima ataupun nak tolak. Contoh. Contoh, kalau kita pergi ke luar negara, sebab kadang-kadang orang ni tuan-tuan, dia kalau buat maksiat, dia tak akan buat maksiat depan-depan orang. Dia biasa menyuruh-nyuruh. Dia biasa menyuruh-nyuruh. Okay. Contohlah, dia pergi satu tempat, duduk hotel seorang-seorang. Duduk hotel seorang-seorang, tiba-tiba ada datang amai ketuk pintu, contohnya. Itu nak tahu. Maknanya tiba-tiba datang amai buka pintu, ketuk pintu, contohnya. Okey, di situlah terujinya kita punya keimanan yang sebenar. Kan tak ada orang kenal, tak ada orang nampak. Contohnya, itu ujian yang sebenar. Tapi kalau datang rumah kita sekarang, isteri kita ada kat rumah, ada amai datang ke rumah, nak buka pintu tak buka pun. Tahu dah, memang tak buat lah kan. Memang tak akan buat lah. Sebab apa? Kita tak akan buat benda maksiat ni. Biasanya manusia tak akan buat benda maksiat bila berhadapan dengan orang yang dikenali. Tapi ujian sebenar ialah apabila dia berada jauh daripada manusia. Masa itulah ujian yang sebenar. Duduk luar negara contoh. Sebab tu kadang-kadang kita tengok anak-anak muda sekarang ni tuan-tuan, banyak yang rosak, antaranya adalah kerana mereka berada di tempat-tempat yang tidak dikenali oleh orang lain. Dulu ada, kalau dekat UK dulu tuan-tuan, dekat negara-negara luar pun ada banyak. Dia panggil keluarga angkat. Keluarga angkat ni sangat bahaya tuan-tuan. Keluarga angkat ni sangat bahaya. Lelaki Muslim dia letakkan dalam keluarga Kristian dekat luar negara. Dulu ada. Sekarang tak tahu dah ada lagi ke tak. Pelajar-pelajar yang baru ni, baru umur lepas SPM ni, pergi hantar dia bagi duduk tinggal dengan keluarga angkat. Dan keluarga angkat orang yang bukan Islam. Mak saleh tuan-tuan, kehidupan dia tahu lah macam mana. Rosak tuan-tuan anak-anak pelajar kita. Yang tak kuat lah. Yang kuat tak apalah. Masalahnya yang tak kuat. Bayangkan duduk bercampur gaul dengan lelaki perempuan. Mak saleh ni tuan-tuan, kita kenal lah. Dia terlalu mudah. Maknanya kalau suka sama suka, kalau buat perzinaan tu biasa. Suka sama suka, jalan. Tak ada masalah. Contoh, terlalu mudah. Terlalu mudah. Nah, jadi kadang-kadang ini pun boleh merosakkan anak-anak pelajar kita. Anak-anak kita selain daripada tu apa? Arak. Minum arak ni macam biasa, satu benda yang biasa dalam kehidupan orang bukan Islam. Kemudian makanan pula yang halal tak halal. Saya tak tahu siapalah punya idea benda ni. Kalau orang yang prihatin tentang akidah, tentang akhlak, tentang agama, para pelajar kita, dia tak buat kaedah macam tu.
Ya, sebab itu bukan satu kaedah yang baik. Walaupun pada hakikatnya bagus, ada kebaikan dia. Ya. Maknanya dia melatih pelajar supaya apa? Supaya hidup mengenali culture ataupun kebudayaan masyarakat tempatan. Dalam masa yang sama menguatkan bahasa. Tapi dalam masa yang sama dia boleh merosakkan anak tersebut, apatah lagi kalau anak-anak itu tak kuat akidahnya, keimanan tak kuat, pergi luar negara dengan mak saleh pula. Banyak benda-benda yang boleh berlaku, yang lebih banyak keburukan. Saya punya pandangan lebih banyak keburukan daripada kebaikannya. Okey? Baik. Jadi kita sentiasa berbalik pada apa yang kita bincangkan tadi. Kita ini sentiasa berada dalam keadaan untuk memilih, apa yang kita nak buat. Kita ada pilihan dan kita tidak ada pun orang yang memaksa kita. Jadi kalau kita sendiri yang membuat pilihan, maka kita tak boleh salahkan orang lah. Maksudnya kalau di akhirat nanti walauzubillah Allah Ta'ala campak kita dalam neraka, kita tak boleh nak kata ya Allah, aku tak tahu, tak boleh. Sebab pilihan kita untuk mencari ilmu. Tak ada alasan untuk kita tidak beramal. Tidak ada alasan untuk kita kata tidak tahu tentang hukum hakam. Orang yang bukan Islam tidak boleh bagi alasan saya tidak tahu tentang Islam. Tak boleh, tuan-tuan. Apatah lagi dalam keadaan sekarang ini di mana Islam boleh ditemui di mana-mana. Jadi sebab itulah kita, oleh kerana Allah Ta'ala memberikan akal pemikiran kepada kita, Allah Ta'ala dah hantar kita dengan apa namanya, kitab dengan Al-Quran, dengan ajaran Al-Quran, Allah Ta'ala dah tunjuk kita yang halal yang haram. Ulama-ulama kita berhajar apa yang baik, apa tak baik, yang benar tak benar. Jadi maka sekarang ni pilihan adalah berada di tangan kita. Kalau kita pilih jalan yang benar, maka kitalah yang berjaya di akhirat nanti. Kalau kita pilih jalan yang salah, maka kita jugalah yang nanti akan berhadapan dengan keadaan yang sangat berat. Itu azab Allah SWT di akhirat nanti. Baik, tuan-tuan, habis untuk kita fasa yang pertama ni. Okey, kita masuk pada fasa yang kedua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, minggu lepas kita dah bincang tentang al-khitbah. Khitbah bukan khutbah. Khitbah adalah pertunangan. Pertunangan. Kalau khutbah, khutbah lah macam khutbah Jumaat tu. Kita dah cerita, kalau sekiranya orang itu sudah pun bertunang, maka tak boleh kita nak bertunang. Tak boleh, carilah orang lain. Ramai lagi orang lain yang boleh kita bertunang. Macam kita pula. Tak. Bagi Allah macam kita pula cerita. Tak apalah, berasa je lah kita tu. Mudah-mudahan makbul. Okay. Baik, sekarang kita tengok tajuk hukmul istisyarah fi khatib atau makhtubah. Ni cerita pasal mendapat nasihat, pandangan daripada orang lain untuk calon-calon tertentu. Contohnya kita ataupun anak-anak kita nak berkahwin dengan seseorang, dah dapat tahu, dah kenal, kemudian kita tak kenal dia, kita personally tak kenal dia, ataupun kenal sikit-sikit je, on the surface je, sikit dah kenal maklumat. So kita boleh dapat pandangan daripada orang yang mengenali dia. Ini pernah berlaku. Ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Fatimah bin Qais radhiyallahu anha qala lin Nabi SAW. Ini Fatimah bin Qais ni ada dua orang datang meminang dia. Ini zaman sahabat. Ada dua orang meminang. Pertamanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang keduanya Abu Jahm. Dua orang nama sahabat. Maka datang kepada Fatimah bin Qais datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kamu bagi pandangan dua orang ni yang mana lebih baik untuk aku pilih sebagai suami, sebab dua-duanya datang meminang. Dia tak terima mana-mana, dia tak boleh lagi, tuan-tuan. Kalau dia tak terima lagi tak apa. Ada orang dah meminang tapi belum diterima, datang. Contohnya, katalah hari itu dia buka, contohnya lah, kalau ada lah satu ayah dia nak terbuka sikit. Dia kata tak apa, hari ni dia isytiharkan siapa-siapa nak datang tengok saya, anak saya, boleh datang hari ni daripada pukul 2 sampai pukul 6 petang. Contoh kalau ada lah. Tak ada orang buat gitu macam menega pula contohlah. Kalau dah ada, salah tak salah, tuan-tuan? Tak salah boleh. Jadi yang A datang tengok
Dia tak bagi jawapan. Datang tengok, tak apa. Boleh tengok, bincang-bincang, boleh borak-borak, kenal-kenal. Okey. Datang 4-5 orang. Okey, lepas tu bolehlah buat keputusan. Jadi parent boleh buat keputusan lepas tu. Tapi dia bagi peluang ramai orang datang tengok. Kalau tak hari sama pun boleh, hari lain pun boleh. Dan sekarang pun boleh buat, tak salah tuan-tuan. Maksudnya kalau ada orang datang nak orang kata nak berisik, tak apa, ramai pun datang berisik, tak ada masalah. Ya, datang berisik, lepas tu ramai-ramai bila dia gini. Saya punya pandangan, mungkin tak betul Saya punya pandangan, kualiti datang daripada kuantiti. Saya punya pandangan lah. Kalau tak setuju tak apa Ini sebab pandangan. Mana kalau kita nak pilih yang baik, dia kena melalui proses orang yang ramai. Sebab bila ramai orang, kita ada pilihan. Dan kita boleh bandingkan antara satu sama lain. Yang mana lebih baik antara ramai-ramai itu. Dan kita ambil yang terbaik untuk jadi calon menantu kita, contohnya. Tapi kalau seorang je datang, kita rasa dia yang baik, sedangkan orang lain ada yang lebih baik daripada dia, contohnya. Tapi oleh kerana kita stick pada satu daripada awal, maka kita tak ada pilihan. Mungkin kita tidak dapat yang terbaik. Jadi biar terbuka. Biar ramai datang jumpa, datang kata orang nak tengok dan sebagainya. Kemudian lepas tu parent akan bincang, mesyuarat, kena buat penapisan dan sebagainya. Maka lepas tu boleh pilih lah siapa yang nak diterima. Jadi sama juga yang berlaku pada Fatimah binti Qais ni. 2 orang datang, tapi dia tak terima. Yang tak bolehnya dah terima seorang, dah bertunang, tiba-tiba ada orang datang meminang balik. Tak boleh. Itu tak boleh. Tapi kalau belum terima boleh. Kalau belum terima boleh. Tidak ada masalah. Ini yang berlaku pada Fatimah binti Qais. So dia datang kepada Nabi SAW, tanya pandangan. Sebab Nabi kenal sahabat ni. Nabi kenal Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi kenal Abu Jaham, Nabi kenal. Okey? Jadi apa yang Nabi sebut? Amma Abu Jaham fala yadha asahu an atiqihi. Dia kata Abu Jaham ni, tongkat dia tak pernah lepas daripada tengkuk dia. Maknanya dia sentiasa bawa tongkat. Ya, dia ada beberapa maksud lah. Sama ada dia jenis garam ataupun jenis yang dah lemah, bawa tongkat dia semasa kan. Jadi ini pun tidak direkomend oleh Nabi. Okey. Kemudian Muawiyah pula, fasalukun la mal lahu. Muawiyah pula jenis orang yang tak ada duit, sesak, miskin. Jadi Nabi sebut maka apa kan Nabi kata? Inkihi Usamah bin Zaid. Kau tolak dua-dua tu. Jangan terima dua-dua, sebab dua-dua tu jenis memang tak sesuai dengan kamu, kata Nabi. Maka kamu pilih siapa? Pilih Usamah bin Zaid. Ini Nabi recommend Nabi recommend. Ini makna istisyarah. Nabi kata pilih Usamah bin Zaid, fakarihtuhu. Pada peringkat awalnya Usamah kata, Fatimah binti Qais kata, aku tak suka pada peringkat awalnya. Sebab 2 orang tu aku nak pilih salah seorang je, Muawiyah ataupun Abu Jaham. Tapi Nabi kata jangan pilih dua-dua tu, pilih orang lain. Pilih Usamah bin Zaid. Thumma qal inkihi Usamah. Tapi Nabi ulang lagi, kamu kahwinlah dengan Usamah ni. Ya, Nabi ulang kan. Faja'alallahu fi khaira wa tabtu. Maknanya lepas tu Allah Taala jadikan, maknanya hubungan ni lepas tu Allah Taala buka pintu hati dia. Ya, akhirnya dia berkahwin dengan Usamah dan akhirnya dia gembiralah, bahagia perkahwinan tersebut. Ya. Jadi apa yang boleh diambil daripada hadis ini atau kisah ini ialah bahawa tidak ada masalah untuk kita yang meminta pandangan orang lain untuk mendapat pandangan tentang seseorang yang kita mungkin tak kenal ataupun kita kenal tapi kita nak dapat pandangan orang lain. Apa pandangan? Boleh kita jumpa kawan-kawan, tapi hendaklah orang yang dipercayai, orang-orang soleh lah. Okey, baik. Seterusnya, tajuk yang seterusnya ialah apa hukumnya seorang wali, ayah lah dalam kes ini, ayah atau walatuk, okey, menawarkan anaknya kepada orang yang bertakwa dan soleh. Boleh tak? Boleh boleh. Okey. Jadi kalau contohnya kita jumpa seseorang yang kita rasa akhlaknya bagus, background dia pun bagus, family-nya bagus, financial pun okey, semua okey, contohnya lah, yang kita rasa berkenan, sesuai dengan anak kita, maka tidak ada masalah dan boleh sebenarnya kita tawarkan. Ini kan almarhum ayah saya, memang inilah semua anak-anak perempuan dia. Boleh kata semua anak-anak perempuan, kita ada 9 anak adik-beradik, 6 tu perempuan,
3 lelaki, 6 tu semuanya dicari oleh ayahnya. Secara umum gitulah. Dia jumpa, dia pergi, dia orang tabligh, arwah ayah ni orang tabligh, kuat tabligh meratus dunia, ke Kanada apa semua dia pergi, dan dia memang kuat tabligh. So dia pergi keluar tabligh tu, dia jumpa orang yang dia rasa berkenan, dia bawa balik mudah je. Ayah berkenal dengan ni sebulan-sebulan ni, dia calon dengan anak dia. Jadi semua macam tu. Sebab tu adik adik-beradik saya yang perempuan majoritinya kahwin dengan orang tabligh lah. Sebab arwah ayah memang orang tabligh. Tak ada masalah. Alhamdulillah bagus semuanya. Alhamdulillah. Tapi itu cara. Boleh, tidak ada masalah. Dan ini bertepatan dengan apa yang kalau tengok cerita tentang Nabiullah Shu'aib, menawarkan anak, salah seorang daripada anak baginda kepada Nabi Musa AS, cerita dalam Quran. Jadi satu ketika seperti mana kita tengok dalam apa nama ni, dalam Al-Quran, bila Nabi Musa datang tengok ada 2 orang perempuan, ada budak perempuan yang dalam malu kan, dia nak ambil air. Jadi akhirnya Nabi Musa bantu. So bila Nabi Musa bantu, rupanya 2 orang tu adalah anak Nabi Shu'aib alaihissalam. Jadi akhirnya salah seorang daripada anak tersebut meminta ayah dia supaya ambil bekerja dengan Nabi Allah Shu'aib. Dan akhirnya dipendekkan cerita, Nabi Allah Shu'aib bagi peluang, bagi menawarkan salah seorang anak dia untuk berkahwin dengan Nabi Musa. Mahar dia apa dia? Mahar dia ialah Nabi Musa kena bekerja selama 8 tahun. Dia tak ada duit, tak bagi duit, dia kerja berkhidmat dengan Nabi Musa selama 8 tahun. Dan akhirnya itu jadi masa kahwin dia akhirnya berkahwinlah. Jadi ini menunjukkan bahawa adalah tidak ada masalah, bahkan bagus untuk kita tawarkan anak kita kalau sekiranya berjumpa dengan sesiapa yang dirasakan sesuai sekufu dan sebagainya dengan anak kita, boleh berdasarkan kepada apa yang berlaku dalam hadis, dalam Al-Quran ini dan juga dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Baik tuan-tuan, itu saja perkongsian kita untuk malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Yang baik daripada Allah SWT, lemah kurang maaf banyak. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Kita boleh pergi azan. Boleh tak? Cepat. Ni boleh ni azan.